Jadi bila saya sebut benda ni, secara awal senang untuk nampak bagaimana mereka meraihkan hari-hari perayaan dan kebesaran dalam agama mereka. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi, mereka membahagikan perayaan mereka menjadi dua bahagian. Satu, perayaan-perayaan yang ada penisbahan atas keagamaan. Maksudnya mereka merayakan sesuatu hari tertentu atas nisbah agama, atas nisbah ritual, atas nisbah peribadatan dan ubudiah mereka kepada Allah. Satu lagi ialah penisbahan atas nasional, bersifat umum semata-mata. Jadi hak agama ada 5 hari, hak umum semata-mata ada 3 hari. Jadi secara base mereka merayakan hampir 8 perayaan setiap tahun. Walaupun di sana ada perayaan-perayaan yang bersifat kecil, yang mungkin disambut oleh satu-satu kelompok tapi tidak disambut oleh kelompok yang lain. Jadi hak nisbah atas agama tadi, yang pertama, yang paling terkenal disebut Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah hari ini tidak dominan pada agama Yahudi, tapi Hari Raya Paskah hari ini dominan atas agama Nasrani. Kenapa jadi demikian? Baik. Sebenarnya hari Paskah ni jatuh 15 hari bulan pada bulan Nisan. Bulan Nisan kita sebut bulan yang pertama dalam kalender Yahudi. Setiap tahun 15 hari bulan Nisan. Nisan ni mengingatkan kita kepada jenama kereta kan. Dulu ada Datsun, ada Nissan. Datsun tu tak ada dah lah ni. Nissan tu ada lagi. Kalau Kelantan kita, dia jadi kena ada sabdu Nissan. Kalau Nissan tu Nissan karet ke? Kalau Nissan batu Nissan, tu lain tu. Cuma kita nak sebut perkataan Nissan tak ni. Baik, kembali. Bila sebut 15 hari bulan, apa sebenarnya pentingnya Hari Raya Paskah? Sebenarnya Hari Raya Paskah ni nak memperingati tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Pada hari raya Paskah yang mereka sambut, hari raya Paskah yang mereka rayakan, hari tersebutlah Allah membebaskan Nabi Allah Musa, Allah membebaskan Nabi Allah Harun dan Bani Israel yang mengikuti kedua-dua Nabi tersebut dan menyelamatkan mereka sewaktu mereka menyeberangi Laut Merah. Dan hari itu juga berakhirnya riwayat dan kehidupan seorang manusia yang angkuh, seorang manusia yang sombong, sehingga sepanjang hidupnya dia pernah mengaku bahawa dirinya itu Tuhan. Hari itu berakhir dan tamatnya riwayat Fir'aun yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Jadi kita kata apa? Dengan peristiwa terselamatnya Nabi Allah Musa dan Bani Israel, pada hari tersebut Nabi Allah Musa berpuasa. Berpuasa ini kerana rangka kesyukuran kepada Allah telah menyelamatkan dia, abang dia Nabi Allah Harun dan umat-umatnya Bani Israel daripada Fir'aun. Jadi berkebetulan bahawa tarikh hari terselamatnya Nabi Allah Musa tu jatuh pada 10 Muharram. Jadi sebab itulah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan bila Nabi berada di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah. Di Madinah ada 3 Yahudi yang besar. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Di sana orang-orang Yahudi ni berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi Rasulullah bertanya, kes pertanyaan Rasulullah ni diriwayatkan oleh sahabat besar sepupu beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila mana Rasulullah melihat orang-orang Yahudi tatkala Nabi berhijrah ke bumi Madinah, apakah sebab mereka berpuasa pada hari tersebut? Lalu mereka mengatakan pada hari itu Allah telah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Jadi Nabi berkata, sesungguhnya Musa lebih berhak atas kami daripada kamu. Jadi Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat beliau pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi selepas beberapa tahun,
Umat Islam berpuasa bersekali dengan orang Yahudi. Dah 10 Muharram orang Yahudi pun berpuasa, Nabi pun berpuasa. Nabi mencadangkan satu kelainan. Maksudnya pada tahun berikutnya untuk membezakan antara orang Islam dengan orang Yahudi berpuasa, Nabi menyarankan kepada sahabat bila mari Muharram tahun depan kita berpuasa satu hari awal, iaitu 9 Muharram. Tapi sayangnya Nabi tak berkesempatan untuk puasa pada Muharram akan datang kerana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut dalam Bukhari, cari hadis nombor 2004, dalam hadis Muslim cari hadis nombor 1130, ada diceritakan tentang kisah ini. Baik, ini tentang Yahudi. Bagaimana pula dengan orang-orang Kristian? Orang Kristian juga menyambut hari Paskah. Bahkan hari Paskah ni mereka ada pertandingan menghias dan kemudian mencari telur-telur Paskah. Mereka buat satu bentuk telur, mereka menyembunyikan telur-telur tersebut dan mereka cari macam cari harta karun lah konon-kononnya. Dan disebut telur Paskah. Kenapa kebetulan orang Yahudi sambut juga hari Paskah pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam? Kerana kebetulan pada itu ni satu version menganggap hari disalibnya Yesus dan hari kematian Yesus itu jatuh pada hari Paskah. Orang Yahudi sambut dah Paskah hari tersebut, tapi kebetulan waktu hayat dan keberadaan Nabi Allah Isa alaihi salam, di sini bila kita sebut Yesus sebenarnya bukan Nabi Allah Isa, tetapi Judas Iskariot, Judas pengkhianat yang telah ditukar rupakan oleh Allah, telah disalib dan kemudian menemui kematian jatuh hari Paskah. Sebab itulah orang-orang Kristian juga menyambut hari Paskah. Tetapi bukan sebab Nabi Allah Isa tapi sebab disalib dan matinya Yesus di sisi pemahaman agama mereka. Tetapi apa yang saya nak sebut, pandangan ini sebenarnya silap. Pandangan ini sebenarnya salah. Orang-orang Kristian bukan menyambut Paskah sebab disalib dan matinya Judas Iskariot atau mereka sebut sebagai Yesus. Tapi sebenarnya hari Paskah yang betul ialah 2 hari kemudian. Sebab dalam versi Kristian, bila yang disalib yang dikenali sebagai Yesus tu mati, hari pertama mati, hari kedua mati, hari ketiga mati, kemudian dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Seolah-olah gambaran dalam version agama Kristian, Judas Iskariot ataupun Yesus ni berjaya melawan takdir, mengalahkan maut dia untuk dia hidup kembali. Jadi dia hidup kembali itu dia bertemu dengan sahabat-sahabat dia buat kali yang terakhir. Sahabat merujuk kepada Hawariyun Nabi Allah Isa alaihi salam. Kemudian dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hari ini beza kita sikit saja dengan agama Kristian. Agama Islam, Nabi Isa tu tidak disalib, tak mati. Jadi Nabi Isa tu Allah terus angkat. Waktu Yahudi merancanakan untuk menangkap dan menyalib dia, Allah angkat terus. Kita yakin Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan diturunkan kembali sesuai dengan kehendak Allah waktu dia, wallahu alam. Tapi sedikit berbeza dengan orang Yahudi, sebenarnya Allah tukar rupa Judas tu. Tapi bagi orang-orang Kristian, mereka kata tu dah Nabi Isa. Jadi yang kena salib tu Nabi Isa, yang mati tu Nabi Isa, yang hidup kembali pun Nabi Isa. Kemudian diangkat, sama-sama diangkat, cuma hak ni ada cerita sikit. Diangkat selepas mati 3 hari dan juga akan diturunkan. Jadi tunggu. Orang Islam pun tunggu Nabi Allah Isa nak turun. Kemudian hari Kristian pun tunggu. Jadi orang Yahudi dia tak tunggu. Sebab bagi dia Nabi Isa dah mati di tiang salib tu. Nabi Isa lama dah mati di tiang salib tu, Isa dah mati. Tak ada dah Isa akan datang buat kali yang kedua. Tapi sebenarnya dia duk tunggu siapa dia? The last Messiah dia. Siapa dia? Hak mata sebiji tu lah. Hak mata sebiji anak keluar tu lah bagi dia penyelamat bangsa Yahudi, iaitu Sang Dajjal. Baik, sekarang ni
Untuk tahu kisah ni, kita perlu rujuk kepada kitab-kitab utama agama Kristian. Sekarang agama Kristian tak macam Islam. Islam Quran dia satu version saja. Quran Islam satu version, tak ada 2 version, 3 version. Yang ada banyak versi itu terjemahan. Bahasa Melayu, bahasa Indon, Inggeris, bahasa tu, bahasa ni, tu bukan version. Tetapi kitab agama Kristian ada 4. Ada disebut Injil Luke, ada disebut Injil Mark, ada disebut Injil Matthew, ada disebut Injil John. Dan untuk faham kisah hari Paskah, kalau kita rujuk Injil Luke pasal ke-22 ayat pertama ada tentang Paskah. Kalau rujuk Injil Matthew pasal ke-26 ayat yang kedua. Kalau nak rujuk Injil Mark pasal ke-14 ayat yang pertama. Kalau nak rujuk Injil John pasal ke-13 ayat 1, memang tentang isu ini. Iaitu perencanaan imam-imam Yahudi dengan Judas Iskariot, bagaimana mereka nak memerangkap Nabi Allah Isa alaihi salam. Bagaimana dihidupkan kembali pada malam yang ketiga, perjumpaan terakhir dengan sahabat-sahabat dia, dan seterusnya melarikan diri ke Taman Getsemani dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Paskah di sisi agama. Agama tu bukan hari salib dan mati, tapi hari bangkit kembali tu Paskah. Kalau hari salib dan mati dia sebut Jumaat yang kudus, Jumaat Agung. Kerana Judas Iskariot disalib pada petang Khamis dan dia menghembuskan nafas lepas waktu maghrib. Dah petang Khamis, maghrib tu malam apa? Malam Jumaat, ni Jumaat Agung. Jangan terkeliru dengan version ni. Okey, kembali. Apa yang orang-orang Yahudi buat pada hari yang disebut sebagai hari Paskah? Jadi orang-orang Yahudi dia macam ni. Dia ada satu jenis roti yang disebut roti Matzot. Roti Matzot ni mereka akan makan dengan daging bahagian kaki kambing. Jadi mereka akan sembelih kambing, bahagian kaki kambing tu mereka masak, dan bahagian hak dimasak, bahagian kaki tu mereka akan makan dengan roti yang disebut roti Matzot. Darah daripada kambing yang disembelih mereka akan kumpul, kemudian mereka akan percikkan pada pintu-pintu rumah mereka. Pasal apa mereka buat lagu tu? Kerana nenek moyang mereka dulu pernah buat macam tu. Peristiwa ni dirakam dalam kitab Exodus. Pening ke tak pening ni? Ke nampak? Saya go on saja ni. Tu saya duk menengung depa bagi tajuk ni, betul ke tak ni? Tapi dah tajuk lagu ni, saya kena hurai lagu ni lah. Baik. Sebelum nak faham Exodus macam ni lah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa kita panggil Taurat. Taurat ni dia ada 3 nama lain. Ada menyebut Taurat 5, betul. Ada menyebut Taurat Musa juga betul. Ada menyebut Pentateuch juga betul. Jadi lepas pada ni, kalau berkenaan dengan Taurat, ada kata Taurat Musa hak tu lah. Taurat 5 pun hak tu lah. Pentateuch pun hak tu lah. Sebab apa 5? Yang pertama disebut the book of Genesis. Yang kedua, the book of Exodus. Yang ketiga, the book of Leviticus. Yang keempat, the book of Deuteronomy. Yang kelima, the book of Number. Jadi, kisah pasal ini disebut dalam the book of Exodus. Kitab Keluaran. Pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 jelas disebut tentang Paskah. Tapi dalam bahasa Ibrani, bahasa Taurat, dia sebut Pesach. Lepas pada ni, saya duk baca-baca kitab, buka, ustaz suruh buka, dia tak sebut perkataan Paskah tapi Pesach. Paskah di sisi agama Kristian, Pesach di sisi bahasa Ibrani. Kalau buka Bible Inggeris, Pesach pun tak ada, Paskah pun tak ada, dia sebut Passover. Perayaan Passover tu inilah. Baik, disebut di situ dulu mereka sembelih benda ni, mereka renjis-renjiskan darah pada pintu rumah. Ni dia punya khurafat dia. Orang Yahudi menganggap bila dia renjis darah-darah pengorbanan ni, bila malaikat maut mari, malaikat tengok darah ni, malaikat maut tak jadi masuk dalam rumah dia. Biar malaikat maruk ni pi ke rumah orang-orang Mesir yang selama ni orang-orang Mesir di bawah Fir'aun lah duk menzalimi mereka, duk menganiaya mereka, duk buat khianat kat mereka, duk buat jahat kat mereka. Jadi konon-kononnya bila malaikat maut mari, ni darah korban tak jadi masuk, darah korban tak jadi masuk. Jadi hak geng-geng rumah orang Mesir je kalau nak mampus nak apa pun.
Jadi tabiat kebiasaan ni mereka akan buat walaupun dah berlalu zaman tu. Zaman ni tak ada kena-mena dengan Mesir dengan Firaun dah. Mereka akan buat macam tu, sembelih kambing, darah tu mereka akan renjis pada dinding-dinding ataupun pada alang ataupun ruang pintu rumah mereka. Jadi bila mereka siap tu, doa akan dibaca oleh ketua rumah, ahli keluarga, bapak lah. Jadi saat mereka nak merayakan malam tu, mereka akan sebut ini adalah roti penderitaan yang pernah dimakan oleh nenek moyang kita. Nak cakap dulu derita sungguh orang Yahudi di bawah Firaun, di bawah orang-orang Mesir, di bawah bangsa Kipti. Tok nenek kita tu sedih sungguh, derita sungguh. Jadi marilah, barang siapa yang lapar kalau mau makan masuklah. Barang siapa yang menderita kalau nak menyambut hari ini bersama kami, marilah sambut. Sesungguhnya pada tahun ini kita menyambut perayaan ini di rumah ini, dan insya-Allah pada tahun yang akan datang kita akan sambut di tanah suci Israel. Itu impian mereka. Setiap tahun bila sambut hari raya Paskah, mereka mengidamkan satu masa mereka akan dapat kembali ke tanah suci, tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka dahulu sewaktu bersama dengan Nabi Allah Musa. Itulah bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin, bumi Jerusalem. Sebab itulah mereka menanamkan semangat yang cukup erat. Kebahagiaan ini hanya untuk mereka, dan biarlah kebahagiaan itu tidak akan hinggap dan kena pada bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Mesir dan kawasan sekitarnya Timur Tengah. Sebab itulah mereka Chauvinisme cukup tinggi, mereka simpan dendam pada orang Arab cukup lama. Sebab apa yang mereka alami ni peristiwa sebenar. Kenapa mereka dendam kepada kawasan Timur Tengah, Mesir dan orang-orang Arab. Lalu sampai mereka menubuhkan apa yang disebut sebagai secret society, pertubuhan-pertubuhan yang bergerak secara bawah tanah, underground, terutama rangkaian-rangkaian Zionis mereka, untuk melaksanakan agenda-agenda dan perancangan mereka ke atas bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Yang paling terkenal ialah Protocol of Zion. Protocol of Zion. Ada 42 protokol tu. Bacalah protokol tu, apa yang mereka nak buat kepada bangsa selain bangsa mereka. Bangsa selain Yahudi sama seperti binatang. Bangsa selain Yahudi sama seperti hamba yang akan digunakan untuk mengabdi dan bekerja kepada bangsa-bangsa Yahudi. Itu makna nilai hari raya Paskah buat mereka. Itu raya yang pertama.